Assalamualaikum dan salam Ramadan. Bersama saya Hafizah Munirah Mahram bawakan anda Buletin Ukas edisi petang 14 Mei 2020. Berita utama, Sarawak masih dan tetap kekal mempunyai hak untuk mengawal selia aktiviti minyak dan gas di bawah Ordinan Pelombongan Minyak OMO 1958 meskipun Akta Pembangunan Petroleum PDA 1974 diiktiraf dalam negara ini. Bercakap ketika ditemui media di Kuching pada Khamis, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg menegaskan Mahkamah telah pun memutuskan Kerajaan Sarawak memiliki hak bagi untuk mengawal selia aktiviti minyak dan gas seperti termaktub dalam OMO 1958. There's no agreement. There's understanding because PDA is for the whole nation. Right. And ours is based on our law, state law. That is OMO. Based on the ruling of the court lah. Datuk Patinggi Abang Jo menambah akan ada susunan baru mengenai Undang-Undang Kawal Selia Aktiviti Pembangunan Minyak dan Gas yang mana kini dalam rundingan bersama Kerajaan Persekutuan Petronas. There will be a new arrangement that is being negotiated lah. Or negotiation, whatever have to go to the consultative committee done. Now it's being the committee just formed by the new government lah. So we have to negotiate first because something new and the arrangement is still, that is not agreement There is a committee co-chaired by Fadila and Minister of Finance. There will be representative from Sarawak and also the interested party. And then they negotiate. Terdahulu semasa majlis simbolik penyerahan sumbangan Raya Gawai 2020 kepada para petugas barisan hadapan COVID-19 di Wisma Bapak Malaysia pada Khamis, beliau merakamkan perhargaan kepada semua agensi dan petugas barisan hadapan di atas pengorbanan mereka dalam mendepani wabak COVID-19. Dalam hubungan ini sudah tentu banyak juga petugas kita yang masih bertugas di masa perayaan ini. Jadi saya mengucap terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Fatimah dan rakan-rakan kerana sedikit banyak dapat menyediakan sumbangan kepada mereka yang akan bertugas di hadapan di masa-masa yang telah saya sebutkan tadi. Datuk Patinggi Abang Jo berharap pakar perubatan dapat menemui vaksin COVID-19 sekaligus dapat memerangi pandemik berkenaan. Jelasnya pakar-pakar perubatan di seluruh dunia sedang dalam proses uji kaji penghasilan vaksin COVID-19. Dan kita doakan moga-moga pihak pakar perubatan dapat menemui vaksin. Kalau vaksin belum dapat lagi ditemui, maka hidup kita akan jadi begini. We are living within the COVID atmosphere because COVID is still around. Jadi terpaksa kita hidup dalam keadaan-keadaan yang memaksa kita menggunakan face mask, social distancing dan juga tidaklah kita dapat mempunyai gathering di antara kita. Dalam majlis sama, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah turut memaklumkan pengagihan kotak sumbangsih tersebut akan dilakukan secara berbeza dengan tahun sebelum ini. Pengagihan tahun ini tidak sama seperti tahun lepas. Tahun lepas kita agih melalui iaitu ketua ataupun pengarah jabatan ataupun agensi. Kali ini kita agihkan melalui iaitu jawatankuasa pengurusan bencana bahagian. Bencana bahagian akan mengurus di peringkat bahagian masing-masing untuk memastikan bahawa setiap agensi akan menerima yang petugas sebagai frontliners di bahagian juga akan menerima. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah memaklumkan bahawa JWKS turut mengambil inisiatif tambahan iaitu menjalankan projek jahitan peralatan perlindungan peribadi PPE bagi menghargai pengorbanan petugas frontliners. Satu perkara saya juga ingin kongsikan yang telah dipelopori oleh pihak JWKS
inisiatif iaitu untuk menyediakan 646 set PPE seperti yang dapat dilihat di sebelah sana. 646 set isolation gown, hood covers dan juga boot covers. Dan ini adalah hasil kolaborasi dengan ANASU dan juga Ben Nazri dari Sarawak Fashion Design. Projek ini telah dijalankan oleh 10 tukang jahit kita, iaitu bekas peserta jahitan Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak di bawah bimbingan 9 orang guru dan telah siap dalam 9 hari. Terdahulu dalam majlis berasingan, Datuk Padinggi Abang Jo menerima kunjungan perpisahan daripada Pengarah Pendidikan Sarawak, Dr. Azhar Ahmad di pejabatnya Wisma Bapa Malaysia. Kunjungan tersebut adalah bersempena perpisahan Dr. Azhar yang telah berkhidmat hampir 2 tahun sebagai Pengarah Pendidikan Sarawak. Selepas ini, beliau akan menyandang jawatan sebagai Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Beralih ke perkembangan semasa COVID-19, Sarawak terus menunjukkan tanda-tanda pemulihan apabila sekali lagi merekodkan sifar kes positif COVID-19 hari ini dan 9 kes sembuh dan discharge dari hospital. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dr. Amar Douglas Ugah Embas dalam sidang media harian COVID-19 berkata, daripada 9 kes tersebut, 8 kes adalah dari Hospital Umum Sarawak dan 1 kes dari Hospital Sibu. Pada hari ini juga ada 9 kes sembuh dan discharge dari hospital. Daripada 9 kes tersebut, 8 adalah dari Hospital Umum Sarawak, 1 kes dari Hospital Sibu. Daripada jumlah keseluruhan kes, 73.35% kes positif COVID-19 telah pun sembuh. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengerusan Bencana Negeri Sarawak itu menambah bilangan kes individu dalam siasatan PUI pula adalah sebanyak 64 kes. Laporan seterusnya mengenai tinjauan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang dilakukan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Amar Jaol Samion. Pematuhan SOP pengoperasian menjadi keutamaan pejabat dan agensi kerajaan negeri dalam menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan atau rakyat di Sarawak. Amalan norma baharu yang mementingkan ciri-ciri keselamatan dan mengikut garis panduan kesihatan turut ditekankan oleh para petugas di Permis Kerajaan Negeri. Pada Khamis, Datuk Amar Jaol Samion telah melakukan tinjauan pematuhan SOP pengoperasian di Pejabat Tanah dan Survey bahagian Kuching. Dalam lawatan itu, beliau telah diberi penerangan berkaitan SOP yang digariskan dan norma baharu dalam penyediaan perkhidmatan kepada para pelanggan. Seterusnya, Datuk Amar Jaol Samion melakukan tinjauan di Pejabat Daerah bahagian Kuching. Mengakhiri buletin dengan perkongsian video terbitan Varia TV Channel mengenai kesan daripada pandemik COVID-19 iaitu amalan norma baharu yang mengubah senario kehidupan. Pandemik COVID-19 telah mengubah senario kehidupan kita daripada biasa menjadi luar biasa. Sentiasa memakai topeng muka, luar biasa. Kerap menggunakan hand sanitizer, luar biasa. Tidak bersalaman, luar biasa. Tidak berhimpun, luar biasa. Berada dalam jarak 1 meter, sungguh luar biasa. Namun amalan-amalan luar biasa itu kini diterima sebagai kebiasaan baharu dengan istilah yang lebih formal iaitu penjarakan sosial. Setakat ini, vaksin untuk merawat COVID-19 masih belum ditemui. Satu-satunya solusi yang ditawarkan ialah dengan mengubah set minda dan fikiran. Kita perlu meningkatkan tahap kebersihan diri dan persekitaran serta sentiasa menjarakkan diri supaya tidak mempunyai sentuhan dengan orang lain semaksimum mungkin. Bermula 4 bulan Mei, PKP telah diberi kelonggaran.
sebahagian besar masyarakat dibenarkan untuk meneruskan aktiviti ekonomi dan sosial. Ini menjadikan jumlah manusia yang berada di luar kediaman semakin bertambah dan terdedah kepada risiko jangkitan kuman. Usaha memutuskan rantaian jangkitan adalah satu bentuk perjuangan. Kemenangan ke atas musuh yang tidak kelihatan hanya boleh dicapai melalui kesedaran berterusan. Sekiranya kita mengabaikan aspek keselamatan, berarti kita telah membuka ruang untuk dikalahkan. Dan yang paling penting, kita telah mensia-siakan pengorbanan mereka yang bermati-matian bertugas di barisan hadapan. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Amalkan penjarakan sosial dan sentiasa jaga kebersihan diri. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin Ukas. Salam Ukas.